Hai korang, Assalamualaikum. Saya Faizah. Welcome back to my channel. Okey, hari ni saya nak kemas bilik anak saya. Dah lama sangat saya tak kemas bilik anak saya. Nampak tak bersepah-sepah? Tu buku sekolah lama anak saya. Tahun lepas punya buku. Jadi saya keluarkan sebab nak gantikan dengan buku sekolah yang baru. Ni atas almari ni pun penuh dengan bedak. Dah lama sangat saya tak kemas bilik anak saya. Kadang kesihatan tu tak berapa nak mengizinkan untuk mengemas. Ni atas almari solek pun sama juga. Berkati bedak. Nampak tak? Memang dah lama sangat tak kemas lah. Jadi nak kena kemas bilik anak saya. Okey, jom tengok apa saya nak buat. Dalam beg ni semua barang-barang sekolah. Maksudnya pakaian lah. Baju sekolah, baju PJ, stokin, boxer, semualah untuk kegunaan sekolah yang dah orang kata baru beli. Jadi saya nak basuh dulu semua ni. First, saya nak basuh dulu pakaian yang berwarna, baju dengan seluar yang berwarna lah. Baju sekolah, uniform yang warna putih tu saya asingkan dulu sebab takut ada baju yang luntur warna dia kan, nanti kan habis pula baju yang warna putih tu. Seluar sekolah ada 4 helai, 2 helai Diana punya dan 2 helai lagi Kasha punya. Dan seluar tracksuit pun sama juga. Seorang ada 2 helai seluar tracksuit. Total dia ada 4 helai seluar tracksuit lah. Korang jangan pelik pula sebab saya letak sabun basuh baju dekat dalam toilet. Sebab rumah saya kecil kan. Jadi saya memang tak ada ruangan khas untuk laundry punya barang-barang. Jadi saya letak dekat dalam toilet. Kat situ ada rak. Jadi saya letak dekat atas rak tu lah saya punya sabun basuh baju. Ni beg sekolah lama diorang. Masih elok lagi sebenarnya, tak koyak, tak rosak. Tapi sebabkan dah beli yang baru, yang ini saya nak suruh diorang basuh. Sebab dah berhabuk. Kena bedak sebab anak saya kan jenis kuat pakai bedak. Jadi ni semua ni betul putih bedak ni. Jadi nak basuh lah. Sekurang-kurangnya kalau hari hujan ke apa ke kan, beg basah ke, bolehlah pakai beg yang lama ni sebab masih elok pun lagi. Bukannya koyak ke apa ke kan. Jadi nak kena basuh. Lepas tu bila dah kering, kita simpan dalam drawer pink lah. Ni beg sekolah diorang yang baru. Sementara belum buka sekolah lagi ni, saya nak simpan dulu beg tu dalam ni drawer pink ni. Ni kasut anak saya, kasut sekolah dia. Jadi saya nak letak dekat almari kasut dekat depan lah. Okey, jom kita ke depan. Ni suami saya tengah bersantai-santai tengok TV. Elak-elak je dia kat situ. Tahun ni saya beli sepasang je kasut setiap seorang. Sebab kasut yang tahun lepas masih ada dan masih buat lagi. Sebab tahun lepas saya belikan diorang 2 pasang kasut. Tapi diorang hanya pakai sepasang je. Sepasang lagi tu diorang jangan pakai. Jadi masih elok. Harga kasut sekolah sekarang pun dah mahal sangat-sangat. Kasut anak saya yang seorang tu sampai 50 lebih ada, 60 lebih ada. Tak tahulah, mungkin sebab saiz besar kot yang membuatkan dia jadi mahal. Video ni agak gelap sebab dinding dia warna biru tua macam ni. Lepas tu lampu dia pun orang kata dekat ujung sana tu, belah tepi kan, bukan belah tengah. Jadi pencahayaan tu memang tak berapa nak bagus lah. Okey, sekarang saya nak simpan buku sekolah diorang. Ini buku sekolah 2023 lah. Buku sekolah tingkatan 3. Saya nak simpan dalam drawer purple ni. Ni memang tempat saya simpan buku sekolah diorang. Buku sekolah yang lama saya dah keluarkan. Jadi saya nak masukkan buku sekolah yang baru. Dulu saya letak buku sekolah anak saya dekat rak buku. Orang kata boleh letak buku tu dalam keadaan menegak lah. Lagi mudah nak ambil. Tapi rak tu dah rosak, dah reput. Jadi saya letak buku sekolah diorang dekat dalam drawer macam ni. Agak susah sikit lah bila nak ambil tu.
Tapi bolehlah daripada tak ada kan, daripada letak bersepah-sepah, ni letak dalam drawer macam ni lebih kemas lah. Ni baju sekolah tadi yang saya basuh dah siap, boxer semua dah siap, dah sangkut dekat hanger, tinggal nak sidai dekat luar je. Yang ni pula basuhan kedua khas untuk baju sekolah yang warna putih je. Tak boleh campur, nanti kan luntur susah kan. Botol air diorang yang saya bawa beli hari tu dalam video yang lepas saya ada tunjukkan saya beli botol air diorang. Jadi ni saya akan letak dekat dapur lah, basuh, nanti bila nak sekolah boleh guna. Jadi saya akan alih botol ni. Sekarang saya nak lap habuk dekat atas ni, dekat kotak-kotak ni. Saya nak lap habuk. Lepas tu yang ni kereta ni saya nak kena alih, dah tak boleh letak sini lagi dah. Okey, macam itulah keadaan di atas drawer pink tu. Saya dah lap habuk, bakul semua dah lap, kotak semua pun dah lap habuk dia. Kedudukan dia masih sama, bakul tetap ada di situ, kotak pun tetap kekal di situ. Cuma di bahagian sini tadi ada kereta, saya dah turunkan. Saya nak letak tilam lipat dekat atas ni. Ruangan ni khas untuk tilam lipat, sebab nanti anak saya tidur dekat rumah saya. Sebelum ni kan dia selalu tidur kat rumah nenek dia kan. Tapi tahun ni dia sekolah pagi. Jadi nenek dia agak susah lah nak uruskan dia bangun pagi apa semua. Kerana liat nak bangun kan. Jadi diorang kena tidur kat rumah saya. Jadi kat sini tempat ni saya memang akan khaskan untuk letak tilam lipat. Jadi senang lah kalau diorang nak tidur malam. Senang diorang ambil kat atas tu je. Dan diorang akan tidur di sini lah. Dan tilam lipat anak saya tu saya letak di dalam almari ni. Sebab belum guna. Baru beli, saya terus simpan kat dalam tu. Jadi sebabkan diorang nak tidur dekat rumah saya minggu depan, jadi saya akan keluarkanlah daripada dalam almari tu. Saya akan alih letak dekat atas drawer pink ni, kat ujung sana. Kapet ni saya akan basuh, tapi saya akan angkat dia last lah. Selepas settle semua kerja, baru saya angkat kapet ni untuk basuh. Sebab dah berhabuk ni, sebab saya buat kerja kan, dah berhabuk sangat-sangat, kena cuci lah. Almari baju ni ibarat store untuk saya lah. Macam-macam benda saya simpan kat dalam almari ni. Kalau tak ada almari ni susah juga. Cuma itulah, bila kita simpan barang kat dalam almari ni agak susah kita nak keluarkan. Sebab almari ni saya letak dia secara baring macam tu kan, payah lah nak keluarkan barang. Saya tak buka lagi plastik tilam ni sebab nanti kan buka awal-awal berhabuk pula kan. Kalau rumah saya besar, confirm saya beli almari ataupun kabinet yang besar-besar supaya boleh letak semua barang dalam almari tu. Jadi tersorok, tak adalah berserabut, nampak bersepah macam ni kan. Settle mendobi baju warna putih. Macam biasalah, lap habuk, sana sini berhabuk. Semuanya habuk bedak anak saya. Sebab kita orang memang spesies kuat pakai bedak. Jadi rumah akan berhabuk sana sini, memutih sana sini dengan bedak. Ada yang pernah bertanya dekat saya, tak berhabuk ke letak baju secara terbuka macam ni? Secara jujurnya jawapan dia memanglah berhabuk. Kena rajin-rajin kebas baju tu. Kalau tak memang melekatlah habuk. Sebab dia terbuka kan. Lagi-lagi anak saya yang jenis suka pakai bedak yang banyak. Satu hari orang kata beberapa kalilah dia asyik pakai bedak. Jadi memang cepat berhabuk lah kalau kita letak baju dalam keadaan terbuka macam ni. Kena rajin. Memang kena rajin nak kena kebas baju tu. Kena bersihkan selalulah.
Dulu ada je almari baju dalam bilik anak saya ni. Cuma bila banjir, almari baju anak saya tu dia rosak. Bahagian bawah dia reput. Sejak daripada tu lah dah tak pakai lagi dah almari baju. Saya gantung je macam ni. Orang kata kalau banjir pun tak ada lagi lah almari yang rosak. Macam membazir pula. Beli almari berkali-kali. Bila banjir, rosak kan, reput. Lagipun rumah saya kecil kan. Jadi kalau saya beli almari baju, agak makan ruang lah. Dalam rumah kecil. Kadang nak lalu pun susah sampai berlaga-laga bahu. Jadi tu sebabnya saya dah tak pakai almari. Cuma itulah macam saya cakap tadi. Kena rajin mengemas. Kena rajin kebas baju tu. Kena rajin lah. Senang cerita kena rajin. Ni proses nak asingkan baju yang tak boleh nak pakai lagi lah. Baju sekolah, baju-baju harian pun banyak yang tak boleh nak pakai. Jadi kena keluarkan lah. Sebab kalau simpan pun tak guna sebab tak boleh pakai pun. Lagipun nanti nak raya kita beli baju baru. Jadi kena ada ruang untuk baju baru. Macam yang saya cakap tadi, kalau nak letak baju secara terbuka macam ni, kena rajin. Kalau tak rajin ni lah jadinya, nampak tak? Berkati habuk, nampak sangat punyalah pemalas si Ain ni. Ya Allah, isteri siapa lah ni, nampak tak? Bukti kemalasan Ain. Saya bukan malas sebenarnya, cuma saya kurang rajin. Boleh tak guna alasan macam tu? Kurang rajin. Kadang-kadang kita bukannya tumpu pada satu kerja je. Banyak lagi benda-benda lain yang kita kena buat kan. Jadi kalau nak hadap benda ni je, memang kerja-kerja lain tu tak menjadilah. Tapi sebenarnya tu alasan je. Kalau orang yang rajin tu, tak kira lah banyak kerja macam mana sekalipun, tetap boleh settlekan habuk ke apa kan. Itu semua alasan je. Orang kata alasan yang tak boleh pakai. Kalau dah malas tu, malas lah juga. Tak payahlah nak bagi alasan banyak kerja lah, banyak benda lain nak kena buat lah. Nama pun malas, tetap malas. Itu yang sebenarnya. Mengaku je lain. Cermin ni pun dah lama sangat tak lap. Dah berhabuk sangat dengan habuk-habuk bedak. Orang kata memang dah lama sangat lah. Nampak sangat kan punyalah pemalas si Ain ni. Korang pandai-pandai lah nilai sendiri macam mana. Bukan malas, kurang rajin je. Inilah hasil dia selepas saya dah, orang kata dah keluarkan baju yang tak boleh dipakai. Saya dah keluarkan. Lepas tu saya dah susun mengikut warna. Orang kata tak adalah rapi sangat, tapi bolehlah ikut warna. Tapi ni tak tahulah berapa lama boleh bertahan. Bila anak saya pakai nanti kerang, dia main ambil je. Macam yang ni ada bercampur sikit sebab ini sebenarnya baju sekolah dia. Baju pengakap, baju PJ. Jadi itu memang bahagian baju sekolah je lah. Jadi memang bercampur sikit lah warna dia. Kalau tengok hanger dia ada dua. Satu bahagian warna hitam, satu bahagian warna biru. Itu membezakan baju anak saya yang pertama dengan baju anak saya yang kedua. Sebab baju diorang semuanya sepasang kan, sama. Kalau tak bezakan hanger nanti diorang tak kenal mana satu baju diorang. Seluar pun dah, orang kata susun ikut warna dah. Ni biru, tu hitam. Yang bahagian tengah ni tracksuit. Bahagian seluar pun ada warna hanger dia. Bukan baju, seluar dia ni warna biru. Seluar Kasha warna purple. Itulah membezakan seluar orang. Inilah hasil dia. Tak ada banyak perubahan pun, sama je macam tadi. Tapi orang kata baju dah semakin kurang lah. Yang mana tak perlu, yang tak boleh pakai tu saya dah keluarkan. Cuma baju sekolah saya belum gantung lagi. Sebab baju sekolah saya basuh. Dekat ampai masih basah, belum iron. Jadi tak ada dekat sini lah baju sekolah dengan seluar sekolah diorang. Baju-baju ni semua tak boleh pakai. Dah orang kata senten dah kecil, memang dah sendat lah, memang tak boleh pakai. Jadi saya dah keluarkan. Baju-baju ni saya tak buang tau. Saya lipat, lepas tu saya sedekah ke orang. Sebab semuanya masih elok. Bukannya ada rosak ke, koyak ke apa ke, tak ada. Semuanya masih elok. Jadi sayang pula nak buang. Jadi saya sedekah ke orang.
Saya angkat kapet ni, saya nak cuci. Saya nak try cuci guna mesin basuh. Harap-harap dia tak merosakkan saya punya mesin basuh lah. Sebab orang kata boleh basuh guna mesin basuh kapet macam ni. Saya sapu je, tak guna vacuum pun. Sebab dah malam kan, kalau saya guna vacuum kan marah jiran tetangga. Suami saya pun tengah tidur. Kalau saya buka vacuum, dia terkejut pula kan. Esok dah lah nak kerja, nak bangun pagi. Okey korang, inilah hasil akhir setelah saya kemas bilik anak saya. Ni pintu masuk dia. Macam ni keadaan dia. Kapet saya dah buka, saya cuci. Nanti bila dah siap cuci, dah kering, baru saya bentang semula lah. Buat masa ni kosong dulu. Lepas tu bahagian atas dah macam ni. Itu saya dah letak apa nama tu, tilam lipat diorang. Jadi bila diorang nak tidur kat rumah saya nanti dah senang lah. Tilam tu dah ada kat atas tu. Bila diorang nak tidur, diorang ambil tilam lipat masing-masing. Ada 2 set ni. Lepas tu diorang ambil apa ni, bantal dengan selimut dalam ni. Ada 2, satu bantal Daniel, satu bantal Kasha. Jadi ambil tilam, ambil bantal kat drawer ni. Lepas tu diorang akan tidur kat sini lah, kat bawah. Tapi ni tak ada kapet. Nanti saya bentang kapet, barulah diorang letak tilam. Diorang tidur kat bawah je lah. Katil dah kena jual. Sebab masa ada katil, masing-masing lari tidur mana ni. Jadi saya jual diorang punya katil supaya lapang kan. Supaya lapang, supaya saya boleh masuk drawer pink ni. Drawer pink ni orang kata memang berguna lah. Macam-macam ada dalam ni. Macam dalam ni, bahagian tepi sekali ni saya letak helmet. Orang kata helmet satu lagi mana pergi tak tahu. Kata belah tepi sekali ni, daripada atas sampai bawah memang semuanya helmet. Bahagian sini nombor 2 ni bahagian saya letak barang sekolah anak. Ada beg dia, ada buku-buku tahun lepas, ada orang kata stok alat tulis dekat barisan nombor 2. Barisan 3 dengan 4 ni saya letak Toto. Tak Toto, tapi saya balut dengan plastik lah. Sebab kalau tak nanti berabuk kan. Kalau saya letak plastik, bila nak pakai buka je boleh terus pakai. Tapi kalau tak letak plastik, bila nak pakai tu kena basuh dulu sebab dia bau habuk kan. Jadi bahagian ni, 2 bahagian ni, daripada atas ke bawah ni semua ni Toto. Bahagian sebelah sini rojak lah. Ada macam-macam barang. Ada kain buruk, ada alas kaki, ada langsir. Bahagian ni. Bahagian baju macam ni lah, macam saya tunjuk tadi. Tak ada beza pun, sama je. Cuma saya dah kebas-kebas, habuk-habuk sebab dah lama sangat tak kemas bilik ni, berabuk sangat-sangat. Jadi yang mana tak perlu saya dah keluarkan. Inilah dia, hasil dia. Bahagian drawer purple ni memang bahagian buku sekolah diorang lah. Kerusi pink tu penting, memang kat situ tempat dia. Sebab kerusi tu saya akan gunakan untuk sangkut baju-baju anak saya kat atas tu. Sebab saya tak sampai. Anak saya sampai, saya tak sampai. Jadi saya perlukan kerusi tu. Kalau tak memang orang kata tenjet sampai hujung jari pun tetap tak sampai nak sangkut baju. Jadi kerusi tu memang penting. Lepas tu bahagian ni ikutkan almari baju ni. Saya nak buang sebab saya kan boleh nak lapangkan bilik ni. Tapi itulah dalam tu ada macam-macam. Kalau tak ada almari susah juga. Jadi terpaksa kekalkan kat situ. Yang ini box ni untuk anak saya letak beg. Jadi beg sekolah diorang kalau tu diorang memang letak dalam ni lah. Tak adalah beg tu terbalik-terbalik kan. Itu tempat beg diorang. Tapi sementara waktu ni tak ada lagi lah sebab diorang belum kemas lagi buku sekolah diorang. Lepas tu ni je lah. Tak ada apa pun. Ni almari solid. Dalam laci-laci tu ada dia punya boxer, stokin sekolah, macam tu je lah, tak ada apa pun. Ok, kalau korang nampak ini pintu masuk bilik anak saya.
Masuk macam ni. Bila menuju ke sana, ada satu lagi pintu. Itu pintu bilik saya. Sebenarnya bilik ni ada satu bilik je. Dan bilik tu kira luas lah. Tapi bila anak saya dah besar, saya buat sekatan kat tengah-tengah. Jadi 2 bilik. Tapi bilik anak saya ni dia tak ada tingkap lah, sebab dia belah tengah kan, tak ada tingkap. Itu pintu bilik saya lah. Okey, tu sampah yang perlu dibuang hasil daripada mengemas bilik anak saya tadi. Sebenarnya ini sebahagian je, sebahagian lagi dah buang siang tadi. Jadi ni tunggu besok baru buang, sebab sekarang ni dah lewat malam sebenarnya, sebab dah gelap. Dah pukul 2.30 pagi. Rumah pun bersepah-sepah ni. Nampak kapet yang nak dicuci. Ni beg sekolah anak saya pun esok saya nak suruh diorang cuci. Jadi setakat tu dululah video saya untuk kali ni. Kita jumpa lagi dalam video-video saya yang seterusnya. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share, comment and subscribe. Bye.